Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Fadil Ustaz Amran, sahabat-sahabat, hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung lagi pada kisah yang ke-17. Selepas kita dah bincang pada sebelum ni bab berkenaan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita sambung bab berkait dengan 18 ataupun kita kata dalam buku 18 lah, tapi siri kuliah kita ke-17, cahaya yang menerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit. Cerita ni famous juga sebenarnya. Ketika mana Sayyidatina Aisyah sedang menjahit, waktu tu pelita terpadam. Bila pelita terpadam tu Nabi masuk, kemudian bercahaya. Seolah-olah Nabi tu ibaratnya macam lampu lah yang menyinari. Kan? Jadi kita kata dari sudut perbincangannya, hadisnya insya-Allah nanti kita bincangkan, dan pengajaran-pengajaran yang kita akan dapat ataupun manfaat yang kita dapat insya-Allah. Baik. Kalau muka surat 78, kalau yang ada buku lah. Okey, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku pernah menjahit baju di bilik aku. Tiba-tiba lampu terpadam. Bilik menjadi gelap dan jarum terjatuh. Ketika aku cuba mencari-cari jarum itu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku pada pintu bilik ataupun dari pintu bilik. Baginda mengangkat wajahnya, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sungguhnya telah terang setiap penjuru bilik dan cahaya wajah baginda Nabi SAW, sehinggalah aku dapat menjumpai kembali jarumku kerana nur ataupun cahaya yang memancar. Kemudian aku menghadap kepadanya, lalu aku berkata, engkau lebih mulia daripada ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Sungguh terang cahaya wajahmu. Nabi SAW berkata, wahai Aisyah, rugi besar kepada siapa yang tidak dapat melihatku pada hari kiamat. Aku bertanya, siapakah yang tidak dapat melihat engkau pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, bagi mereka rugi besar kepada mereka yang tidak dapat melihatku pada hari kiamat. 3 kalilah Nabi ulang, dan kemudian kali ketiga baru Nabi jawab, mereka yang ketika namaku disebut di sisi mereka, mereka tidak berselawat ke atasku, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hadis ini ada riwayat. Okey, hadis ini ada riwayat, iaitu diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ada orang panggil Abu Naim. Tak betul, Abu Nuaim. Abu Nuaim Asbahani dan juga sebahagian yang lain. Ini Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kemudian Al-Asbahani dalam Dalail An-Nubuwah. Ad-Dailami turut meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya. Kemudian Alauddin Al-Hindi juga meriwayatkan dalam kitabnya, dan kemudian juga ulama-ulama yang lain. Okay. Jadi kita kata ada riwayat tentang perkara ini. Cuma penilaian statusnya itu bagaimana? Kita pergi dulu. Ibnu Asakir menyatakan dalam kitab Tarikh Dimash, pada sanad ini terdapat Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Ini famous lah dalam sirah. Dia asalnya ialah sirah Ibnu Ishaq. Kemudian dicatat semula oleh muridnya Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Ishaq dengan Ibnu Hisham ni memang terkenal dalam sirah. Cuma riwayat-riwayat mereka ni yang tidak bertepatan dengan riwayat yang sahih, seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis dan sebagainya, riwayat ini ditolak. Riwayat ini tolak. Walaupun mereka ni dipanggil Imam Maghazi, imam dalam sirah. Kan, imam dalam sirah. Dan kalau kita ingat pada awal-awal perbincangan kita dulu, kalau yang paling terbaik kata Imam Malik rahimahullah, yang paling terbaik untuk ambil riwayat sirah ini adalah Musa bin Uqbah. Riwayat daripada Musa bin Uqbah. Riwayat daripada Ibnu Ishaq ni banyak pertikaian. Banyak pertikaian. Antara isunya dia ni dituduh sebagai seorang yang lebih mirip kepada ajaran Syiah lah, lebih mirip kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dan sebagainya. Tapi hakikatnya dia ulama besar dalam sirah. Cuma daripada sudut kita kena berlaku adil dan kita menilai mana riwayat yang benar, ada riwayat yang salah dia kira sebagai salah. Sebab tu banyak riwayat-riwayat sirah macam Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah, riwayat tu dhaif kerana riwayat daripada beliau. Dan juga riwayat waktu kelahiran Nabi, tiang Rom, Parsi, runtuh, terbakar, macam-macam lagi lah. Jadi kita kata riwayat-riwayat itu banyak riwayat daripada
Ibnu Ishaq, dan dia ada perbincangan yang sangat panjang. Sama juga Nabi dikhatankan. Nabi dikhatankan ke ataupun Nabi lahir dalam keadaan dikhatankan oleh bapa datuk Nabi Abdul Muttalib, kan? Jadi Ibnu Ishaq bawa riwayat Nabi dikhatankan ketika mana dilahirkan, dan riwayat itu tidak sahih. Itulah kita kata kena teliti. Ada setengah orang dia tolak habis. Ibnu Ishaq ni memang terus tak boleh ni dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya untuk kesenambungan dalam sirah tu kena ada juga riwayat daripada Ibnu Ishaq. Yang penting dia tak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, tak bertentangan dengan usul agama kita, iaitulah daripada Quran, sunnah dan sebagainya. Okey. Jadi riwayat daripada Ibnu Ishaq, seorang menyembunyikan perawi yang lemah di dalam riwayatnya dan juga meriwayatkan dengan lafaz yang tidak kukuh. Menyembunyikan ni dipanggil apa? Tadlis. Tadlis. Tadlis ni ialah satu ataupun dipanggil hadis mudallas. Hadis yang mana dalam sanad dia tu sebenarnya ada tok guru yang lemah, yang tak bagus. Kalau dia ada dalam sanad tu, hadis tu boleh dikategorikan sebagai lemah. Maka buat macam mana? Skip dia. Skip dia. Maksud seolah-olah tak ambil hadis tu daripada dia. Maksudnya kalau dia tu A, kalau dia tu B, kalau dia tu C, kemudian kita skip A terus ke C. Nak dalam keadaan yang mana perawi tu sezaman. Kalau contoh macam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, ada daripada Imam Nasa'i tu, daripada Ibnu Majah tu, nak sampai kepada Nabi tu 7 tingkatan perawi. 7. Imam Bukhari yang paling pendek pun 3. Dipanggil thuluthiyat. Al-Imam Bukhari ada lebih kurang dalam 22 ke tak sampai 30 hadis. Yang mana di antara Nabi SAW dengan Imam Bukhari tu, perantaraan dia antara 2 orang guru sahaja. Kan biasanya hadis tu riwayat daripada Salamah bin Al-Aqwa ataupun riwayat daripada sahabat-sahabat yang lain yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Suluthiyat Imam Al-Bukhari. Cuma kita nak sebut kat sini ialah bila dia ramai perawi tu, ramai kat mana? Dekat tabi'in. Jadi tabi'in tu sezaman. Jadi kalau ada tabi'in yang tak berapa bagus tu, skip. Jadi seolah-olah macam saya jumpa dengan B, saya tak jumpa dengan C. Jadi saya terus skip, buang C, ambil B. Jadi gitulah. Itu yang dilakukan, dipanggil tadlis. Tadlis ni boleh berlaku pada sanad, ada dipanggil tadlis suyukh, ada dipanggil tadlis taswiyah dan sebagainya. Itu teknikal lah dalam ilmu hadis. Cuma daripada sudut ni kita kata menyembunyikan perawi yang lemah itu salah satu daripada tanda dia punya riwayat tu tak diterima ataupun riwayatnya lemah dan tak kukuh. Kan kita ada guru kita lemah. Kan? Jadi kita sembunyikan. Jadi tak patutlah. Okey. Baik. Kemudian pada sanadnya juga terdapat Musa'adah bin Bakar Al-Fakhrani yang mana mengambil riwayat daripada Muhammad bin Hamad bin Aun yang sering memasukkan hadis. Ni pula. Muhammad bin Ahmad bin Aun ni dia sama dengan Ajwal Bari, sama dengan Musailamah Kazab, sama juga dengan Nuh Ibn Jami' Maryam, sama juga dengan Maisarah bin Abdul Rabbah. Ini semua nama-nama yang memasukkan hadis. Dia suka mereka cipta hadis. Okey. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir dalam kitab beliau iaitu Tarikh Dimashq. Okey. Tengok pula pandangan Imam Az-Zahabi. Beliau juga berpandangan sedemikian. Seperti mana disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Mizanul I'tidal. Okey, Mizanul I'tidal ni dia asalnya sebelum datangnya Imam Az-Zahabi ni, ulama hadis ni dia sangat apa kita kata syadid, sangat keras. Maksudnya ada perawi yang tak ni je sikit je isu terus dia tolak. Kan? Ada pula yang jenis tasahul, dia bermudah-mudah. Perawi ni sebenarnya tak berapa nak okey, dia ambil ni kira okey lah kot. Kan. Jadi datang Imam Az-Zahabi, dia buat Mizanul I'tidal. Maksudnya dia tengah-tengah, perantaraan. Itu kelebihan Imam Az-Zahabi, kerana dia membawa perawi yang mana ada sikit-sikit isu tu tak apalah, sebab perawi ni manusia. Perawi ni manusia. Tetap dia akan ada silap dan salahnya, yang tak disengajakan itu maka mungkin dimaafkan dan sebagainya. Tapi kalau memasukkan hadis memang jenis cakap bohong, itu memang ditolaklah perawi yang seperti itu. Maka keadilan itu Imam Az-Zahabi bawa dan beliau menulis kitabnya Mizanul I'tidal. Baik. Ada ulama lain lagi sebut, Al-Hafiz Ibn Kathir meriwayatkan kisah ini melalui lafaz yang lebih kurang sama dan beliau menyatakan hadis ini terlalu mungkar. Bersalahan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Bersalahan juga riwayat-riwayat daripada perawi yang kuat dan yang kukuh, maka dia sangat mungkar. Kan? Macam sebut doa lepas makan tu doa riwayatnya adalah riwayat yang mungkar. Bukan baca doa tu mungkar.
Dia bukan mungkar amar makruf nahi mungkar. Kan ramai orang kata, apa sebut baca doa pun mungkar? Bukan. Riwayat hadis dia tu mungkar. Mungkar tu maksudnya bersalahan dengan riwayat-riwayat yang sahih, seperti mana sebahagian ta'rifan yang disebut oleh ulama-ulama yang lain. Itu mudah kita faham lah. Okey. Kemudian hadis ini dihukum palsu dan batil oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dan juga Syekh Dr. Usman Khamis. Okey. Jadi kita kata habis dekat situlah dia punya riwayat hadis. Jadi kita sebut tadi akhir tadi tentang orang yang bakhil tidak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disebutkan nama baginda, ada riwayat yang lain lah. Okey, ada riwayat yang lain dalam riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya daripada Husain bin Ali telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil adalah apabila disebutkan namaku maka dia tidak berselawat, yakni berselawat kepada aku. Kan? Selawat ni, jawab selawat ni macam mana yang paling bagus? Ada orang cakap sallallahu alaihi Muhammad, ya. Tapi sebenarnya yang paling sahih, yang paling bukan sahih lah, maksud yang paling tepat kita kena jawab balik Allahumma salli ala Muhammad. Hak tu paling bagus. Dia bukan sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Boleh juga nak jawab sallallahu alaihi, tapi lebih cantik, lebih elok dari sudut struktur bahasa Arab dan sebagainya, Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kemudian hadis ini menunjukkan ancaman kepada mereka yang tidak berselawat kepada Nabi SAW agar sentiasa berselawat. Ni kita baca dulu daripada awal tadi. Dan apatah lagi ia adalah wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Banyak kitab yang menyusun cara khusus berkenaan kelebihan dan fadilat berselawat melalui hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, seperti mana Afdalus Salah ala Nabi Ismail Al-Jahmi yang disaring hadisnya oleh Syekh Al-Albani, juga kitab Jalal Afham iaitulah oleh Imam Ibn Qayyim dan sebagainya. Okey, jadi kita kata itu secara ringkas cerita tentang Nabi masuk ke rumah Sayyidatina bilik Aisyah, bilik Nabi ya sebenarnya. Kan tengok riwayat tadi, asal tadi bilik Sayyidatina Aisyah, bilik Nabi ni sama. Dan dekat bilik Aisyah itulah Nabi wafat dan Nabi dikebumikan. Dan sebab tu memang ada dalam hadis yang sahih lah, sebab Nabi ni kat mana-mana tempat dia meninggal dunia, dia akan dikebumikan di situ. Itulah dia punya tempat persemadian ataupun perkebumian. Okey. Jadi hadis ini riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni kalau kita perhatikan betul, beliau menduduki tempat keempat lah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2210 hadis. Lebih kurang 2210 hadis. Paling tinggi siapa? Abu Hurairah lah. 5374 hadis. Itu Sayyidina Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang kedua Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar paling banyak. Yang tu pun dekat hampir 2800 lebih kurang begitulah. Okey. Dan kemudian juga ataupun 2630 kan. Kemudian juga Abdullah bin Abbas pun 2000 lebih juga, lebih kurang 2286 hadis. Itu ada yang kata 80, ada kata 86, itu secara ringkasnya lah. Okay. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain kalau kita tengok, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Ini memang 7 yang meriwayatkan lebih daripada 1000 lah. Kan kata Abu Sa'id Al-Khudri pun 1170 lebih. Kan riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni ahli ilmu lah. Kan kalau tengok guys tu, seorang je perempuan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebab tu kalau kita kata problem pada Sayyidatina Aisyah ni, separuh agama habis. Separuh hadis-hadis yang diriwayatkan tu sahih semua. Kebanyakan lebih 2000 hadis. Maksudnya kalau 5,000 lebih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maksud 2,000 lebih tu Sayyidatina Aisyah. Separuh pada agama riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau tuduh ini, kita kata apa pegangan agama kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, buat tohmah dan sebagainya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Tengok pada hadis tadi. Dan kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni, itu saya tak nak bincang panjanglah. Berkahwin dengan Nabi umur 6 tahun, kemudian duduk dengan Nabi SAW umur 9 tahun, itu panjanglah perbahasannya kan. Cuma kita kata Sayyidatina Aisyah sini bagi tahu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan kemudian duduk 6 tahun, 9 tahun 6 tahun berkahwin, duduk 9 tahun, walaupun ada sebahagian ulama kata 16 tahun, kemudian 19 tahun baru duduk. Itu perbincangan yang sangat panjang. Okey, perbincangan yang sangat panjang. Jadi kita kata dia seakan-akan kontradik. Ada yang kata 6 tahun, ada yang kata 16 tahun. Ada yang kata 19 tahun baru duduk bersama, ada yang kata 9 tahun. Dia sebenarnya antara benda yang kita nak kena faham ialah dua-dua tu boleh diguna pakai. Bila?
dalam konteks kita bila nak menjawab orientalis dan orang-orang yang mempertikaikan hadis-hadis Nabi SAW. Boleh kita nak kata 16 tahun. Kalau dia kata tak logik 6 tahun. Tak logik 9 tahun. Bagi kita logik je. Kerana ini masyarakat Arab, kedudukan pada waktu itu, kehidupan pada waktu itu, kan, keadaan dan sebagainya, boleh jadi. Dan itu juga riwayat Al-Bukhari. Cuma daripada sudut perbahasannya, kenapa para ulama buat juga, antaranya ulama-ulama di India, ada beberapa di kalangan ulama yang cuba menjawab untuk menyatakan bahawa 16 tahun tu Nabi berkahwin, 19 tahun baru duduk bersama. Untuk orang-orang di luar sana, orang talis ke yang nak kecam agama ke, nak kata Nabi ni pedofilia ke, kan, budak suka budak-budak ke apa, semua tu boleh dihujahkan. Cuma dia kata cantik. Maksudnya perbahasan ni bagi saya dua-dua itu menyelesaikan masalah, dan dua-dua itu ada tempat dan keadaan yang kita boleh guna pakai. Kan? Itu dia punya konsep lah yang kita perlu faham. Okey. Dan kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW meninggal, kalau ikut sebenarnya riwayat 18 tahun lah waktu umur dia tu, Nabi SAW meninggal dan kemudian dikuburkan di perkuburan Baqi, meninggal pada tahun 58 Hijrah. Okey, pada tahun 58 Hijrah. Itu secara ringkas lah tentang Sayyidatina Aisyah, tentang hadis yang kita bacakan ni. Okey. Jadi bila disebut tentang hadis tadi, Nabi SAW bercahaya. Maksudnya daripada sudut hadis lain, betul ke Nabi ni ada cahaya tersendiri? Ataupun sebenarnya dia adalah daripada pantulan ke, ataupun bagaimana? Kalau kita menelusuri hadis-hadis Nabi SAW, memang ada di kalangan sahabat yang menggambarkan Nabi itu memang ada cahaya. Antaranya riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan juga riwayat daripada Al-Bara bin Azib. Ada orang baca Al-Barra, sebenarnya yang tepat Al-Bara. R tu satu je, kan, datang ra tu tak ada satu. Al-Bara bin Azib, kan, dan juga Jabir bin Samurah. Baik, dua-dua ni ada dalam riwayat Imam Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi meriwayatkan Nabi SAW ini bila sahabat tengok, mukanya tu bercahaya, wajahnya bercahaya, kan? Ada yang beribaratkan seperti mana mata pedang. Mata pedang tu ada yang kata maksudnya kilauan cahaya daripada mata pedang yang diasah. Itu satu pandangan lah. Ada yang menyatakan maksudnya wajah Nabi tu bukan bercahaya tu daripada sudut mata pedang tu, tapi ibaratnya muka Nabi tu agak memanjang sikit. Agak memanjang sikit, seakan-akan ibaratnya macam pedang lah, tapi sebenarnya bukan macam pedang, tapi memanjang. Dia bukan bulat macam tu, bukan. Ada yang menyatakan demikian. Jadi semua kalau tuan-tuan tengok, boleh buka Al-Bajuri dalam Hasyiah Al-Bajuri. Kemudian juga disebut oleh Syekh Saleh Munajjid dalam Syarah Syama'il Muhammadiyah, kemudian disebut oleh Syekh Dr. Abdul Razak Badar dan ulama-ulama yang lain bila mana mensyarahkan Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab Imam Tirmizi itu sendiri. Okey, jadi maksudnya Nabi memang ada cahaya. Cuma cahaya yang khusus macam lampu. Kan? Maksudnya boleh menerangi tempat gelap, kan, dan sebagainya. Tapi sahabat ada macam tu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Usaid bin Khadir ini, ataupun Khadir, dia pernah berjalan pada satu malam, dia tu sendiri menerangi jalan tu. Tapi sebenarnya itu memang karamah lah. Kita cerita karamah sahabat ni baru betul. Cerita karamah sahabat ni, cerita karamah siapa entah. Jadi karamah sahabat ni sebenarnya itu yang patut kita dendang, kan. Hak dalam Sahih Bukhari, dalam apa, itu patutnya, kan. Usaid bin Khadir ni dia sendiri tu memang kira wali besar. Tapi jarang wali-wali di kalangan sahabat ni diangkat. Kan? Jadi kita banyak cakap wali-wali tak tahu daripada mana, kan. Tapi bila dengan tentang sahabat, tentang tabi'in, ulama-ulama yang memang diiktiraf, terutama sahabat, jarang nak cerita tentang kewalian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, jadi maksudnya Nabi itu sendiri bercahaya daripada sudut wajahnya. Ada pula riwayat menyatakan bainathnain, di antara gigi Nabi yang sedikit jarang tu keluarnya cahaya. Itu pun ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Cuma riwayat tu dhaif lah mengikut sebahagian pandangan para ulama hadis. Cuma kita nak kata Nabi tu sendiri memang bercahaya, dan kemudian taklah dijadikan macam lampu suluh. Kan, maksudnya sahabat kata ni, kami ni gelap Rasulullah, jalan tak nampak, Nabi pun datang suluh, kan, dengan wajah Nabi. Itu tak ada lah. Kan, itu tak ada. Cuma kita nak kata bercahaya tak muka Nabi? Bercahaya. Dan kemudian ada sahabat menggambarkan, Bara bin Azib, Jabir bin Samurah tadi sebut, kalau tengok pada bulan, tengok pada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Nabi itu lebih bercahaya daripada bulan, lebih cantik daripada
daripada bulan. Walaupun secara sainsnya cahaya bulan tu pantulan lah daripada matahari kan, cuma kita kata cahaya itu ialah dipancarkan dan lebih lagi berada pada Nabi, baginda Nabi SAW. Baik, habis. Kemudian boleh tak kita sendiri nak minta cahaya? Kalau kita baca zikir-zikir yang sahih, terutama dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kita akan tengok Nabi doa Allahumma ja'al fi qalbi nura, kan, wa fi lisani nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa min tahti nura, wa min fawqi nura, dan seterusnya lah. Okay? Iaitu, ya Allah, jadikanlah kepada aku ni, hati aku ni cahaya. Jadikanlah kepada cahaya ni, maksudnya bukan jadi wali. Apa maksud jadi cahaya ni sebenarnya? Kan dalam hadis Nabi suruh minta cahaya. Ya Allah, jadikanlah dalam hati cahaya, pada lidah cahaya, pada pendengaran cahaya, pada penglihatan cahaya. Okay? Jadikanlah pada, kita kata apa, di atas, di tepi, di bawah cahaya. Apa maksud sebenar? Maka bila kita lihat daripada sudut seperti mana Imam Nawawi dan sebahagian ulama lain lah, bila menyebut, ataupun Syekh Salih Aid Al-Hilali, Dr. Sa'id Aid Al-Hilali, ulama-ulama yang lain, maksud cahaya tu ialah petunjuk hidayah untuk manusia melakukan kebaikan dengan tubuh badan dia. Tu maksud cahaya. Bukan cahaya tiba-tiba kita beza dengan orang lain jadi wali. Kan beza jadi orang lain kita jadi apa, menonjol. Bukan, salah. Okey, maksudnya apa? Cahaya ialah ketaatan pada setiap tubuh anggota kita tu untuk akhirat. Itu maksud sebenar. Maksudnya hati kita nak cahaya apa? Cahaya untuk mengingati akhirat. Mata kita, kan, maksud penjagaan dia. Kan, kemudian lidah kita, kemudian belakang, kiri, kanan kita dan sebagainya, itu semua adalah kita memohon kepada cahaya petunjuk, terutamanya kepada kelangsungan untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Itu maksudnya. Okey. Jadi maksudnya bolehlah kita nak minta doa, terutama daripada dalil yang sahih, seperti mana doa riwayat Imam Bukhari yang kita sebutkan tadi. Jadi boleh. Itu cahaya yang kita minta supaya menambahkan lagi kebaikan, menambahkan lagi, kita kata, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu beberapa isulah yang kita boleh tengok dekat sini. Baik, kemudian seterusnya juga kita tengok dekat sini ialah Nabi sebut tentang selawat. Okey. Nabi SAW sebut tentang selawat. Maka kalau kita tengok selawat ni, dia adalah satu perkara yang mana menjadi tuntutan lah kepada kita untuk berselawat. Kan, sebab tu dalam surah Ahzab ayat 56 tu, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan, Allah perintahkan sendiri kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perhati balik-balik ayat tu, perhati elok-elok baik-baik, surah Ahzab ayat 56 tu, Allah tak menggunakan wahai orang beriman dulu. Perhati elok-elok Allah menggunakan permulaan tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kebanyakan ayat ni biasanya ya ayyuhalladzi dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, dan seterusnya. Kan? Jadi nak menunjukkan bahawa asal mulanya wahai orang beriman, seruan. Tapi ayat tentang selawat ni dia special. Dia lain daripada ayat-ayat yang lain kerana suruhan itu di tengah ayat. Okey. Maksudnya Allah dan Nabi dulu, Allah dan malaikat dulu yang buat. Kemudian baru Allah seru orang yang beriman. Apa maksud selawat kepada ni? Kepada Nabi? Apakah maksud Allah berselawat pada Nabi dan juga para malaikat berselawat kepada Nabi? Memohon rahmat, pengampunan dan juga memberikan kemuliaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan selawat macam kita. Tak adalah Allah berselawat Allahumma salli ala Muhammad, kan, macam tak adalah. Tak adalah selawat tu malaikat berselawat Allahumma salli ala Muhammad, tak. Maksudnya mendoa dan juga memohon rahmat dan kebaikan yang buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, itu maksud Allah dan juga Rasulnya berselawat. Ni tuan-tuan boleh buka lah At-Tabari ke Al-Qurtubi ke Ibnu Kathir ke, itulah jawapan dia. Okey. Baik, kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang beriman, maka berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat ataupun penghormatan yang paling sempurna dan sesungguhnya. Kan? Jadi kalau kita tengok tentang selawat ni, kita kena beramal. Kita kena beramal. Kerana selawat ini adalah satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Samalah zikir dan sebagainya. Sebab tu saya suka kalau kita ni
ada kita punya rekod harian kita buat apa. Rekod harian tu sangat penting. Sebab rekod ni, dia mula-mula kita rekod kan. Rekod ni maksud untuk kita lah. Contohnya gini, kita kata hari ni mesti selawat mesti 100 kali. Untuk kita. Untuk kita. Kan? Sebabnya, pertama, memanglah Nabi tak letakkan selawat mesti 100 kali. Subhanallah mesti 200 kali. La ilaha illallah mesti 2000 kali. Kan? Tak ada. Tapi untuk kita tu, nak bagi kita tu istiqamah, kita kena buat macam tu. Maksudnya, lepas asar, jangan ganggu. 15-20 minit, ini untuk selawat. Contohnya. Lepas tu barulah nak pergi mana-mana dan seterusnya. Okay? Lepas isyak, contohnya. Ataupun lepas subuh. Sebab tu, Al-Imam Taqiyuddin, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia menjadikan lepas subuh tu waktu yang memang dia fokus untuk ibadah. Lepas subuh. Maksud lepas subuh tu pulanglah nak berselawat, nak solat duha, nak apa. Kena ada. Kalau tak, dalam solat ialah kita berselawat. Lepas tu hari Jumaat. Kan? Jadi memang kita kena letak. 100 hari kena letak. Kalau tak ada, tak cukup 1 kali, cukup kan? 100 kali sehari. Kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kena. 100 kali sehari. Kan? Tak boleh 50. Kan? Quran sama juga. 1 muka surat sehari mesti ada. Kan? Itu paling kurang lah tu. Ada yang baca 5, 10 tu tak ada masalah. Jadi maksudnya kita tu, memang kita tak boleh buat semua ibadah tu dalam sekaligus. Memang kita tak boleh buat. Itu memang kelemahan kita. Kita nak selawat 1000 kali sehari. Lepas tu, subhanallah wa bihamdi, tak ada langsung lah. Minggu depan pula lah kot kan. Baca Quran hari ni, memang ni 1 juzuk nak baca hari ni. Besok, jadi kita nak buat semua benda dalam satu perkara tu, terutama ibadah, memang tak boleh. Tapi macam ni kita nak konsisten, nak istiqamah. Betul Allah sebut dalam surah Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kan? Allah menyatakan, iaitulah mereka yang menyatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka mereka di hari akhirat tidak akan menyesal. Iaitu fala khaufun alaihim, mereka tidak akan berasa takut, walahum yahzanun, mereka tidak akan berduka cita. Apa maksud tak akan takut dekat akhirat, tak akan berduka cita? Tak akan takut amalannya itu jadi rosak dan tak diterima oleh Allah. Dan kemudian juga dia tidak akan sedih. Maksudnya apa? Dia meninggalkan dunia dan juga apa yang dia telah percukupkan. Sebab tu kalau baca surah Taghabun dan beberapa surah yang lain, kita akan tengok orang menyesal ni macam-macam jenis dekat akhirat. Menyesal tak bersedekah, menyesal dia tu kufur, menyesal dia tu tak buat amalan soleh banyak-banyak sebab tu kat dunia pun menyesal juga. Macam-macam jenis penyesalan. Jadi sebab tu kita kata, cuba kita set kan, hari ni kita kena buat apa. Kan? Hari ni kita kena buat apa. Kan kadang-kadang tu sambil-sambil drive pergi kerja, dalam jam tu, daripada duduk dengar radio, kan, duduk dengar berita, duduk tengok apa semua, duduk tengok Facebook ke apa, cuba kan dalam jam tu 100 kali selawat mesti ada. Kan, jadi kita kena tetap, kena buat macam tu. Kalau tak, payah untuk kita nak istiqamah, nak teruskan melakukan amal ibadah kita kan. Ini pesanan untuk diri saya juga lah, untuk kita sama-sama perbaiki ibadah kita insya-Allah. Okey. Kemudian daripada kisah ni tadi, kita tengok lagi. Mana tadi? Okey, maka Nabi SAW dikatakan dalam riwayat ni, mengulang 3 kali, rugi besarlah pada hari kiamat. Dan kemudian mereka yang tidak berselawat kepada baginda Nabi SAW, mereka yang ketika namaku disebut di sisi mereka, mereka tidak berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Jadi kita kata dekat sini ialah menyebut nama Nabi dan menjawab. Tapi untuk kita sendiri pun kita kena berselawat juga. Kan? Kita berselawat pun sama, kita dengar orang berselawat sebut nama Nabi pun kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut tentang orang yang bakhil ni. Kan orang yang bakhil ni, iaitulah berkenaan dengan bila disebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak menjawabnya. Itu kita sebut tadi, boleh nak jawab sallallahu alaihi wasallam, tapi Allahumma salli ala Muhammad lebih utama. Okey. Baik. Kemudian disebut juga dalam kisah ni, kalau kita perhatikan, kita tengok sikit tu pandangan para ahli ulama tadi kita sebut. Okay. Semua ulama ada je meriwayatkan banyak cerita dan kisah. Cuma kita nak jelas. Pertama, riwayat itu meriwayat menghimpunkan kisah-kisah yang tak sahih. Tu maksud riwayat juga tu. Okay. Ada yang jenis riwayat ni dia nukil semua. Nukil semua tu maksudnya orang yang kemudian yang akan datang, yang akan tolong, yang akan bantu semak kan. Contoh kalau kita tengok apa yang dibuat oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Mustadrak. Mustadrak ni kitab hadis yang terkenal. Okay. Cumanya 1/3 tu kebanyakannya sahih,
2/3 tu bercampur, ada palsu, ada apa semua dan sebagainya. Sebab yang nak buat dia punya dipanggil tadhib ataupun kita nilai semula tu, Imam Al-Hakim Naisaburi tak sempat buat. Sebab tu datangnya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi lah yang tolong bantu, tolong buat tu. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa riwayat Al-Hakim wa wafaqahu Az-Zahabi. Riwayat Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Sebenarnya kena cek balik tu. Kena cek balik. Kadang-kadang bukan disepakati oleh Az-Zahabi, tapi sebenarnya kadang-kadang tu orang nak bagi mudahkan apa semua, maka dia kata disepakati oleh Az-Zahabi. Jadi kena nilai balik, kena tengok balik. Jadi kenapa Imam Hakim buat macam tu? Kerana metod dia. Susun dulu, cari dulu hadis tu, buat bab semua, lepas tu baru nilai dia punya kesahihan hadis. Tu macam tu. Imam Bukhari dia masuk terus yang sahih-sahih, tapi sebenarnya tak juga. Imam Bukhari kan hafal 300,000 hadis. Daripada 300,000 tu sikit, akhirnya 7275 je ada dalam Sahih Bukhari. 7,275 je ada dalam Sahih Bukhari. Kan? Imam Muslim pun metod sama. Banyak hadis, kemudian lebih kurang 12,000 lah ada dalam hadis Sahih Muslim. Jadi ulama ni ada pelbagai dia punya kaedah masing-masing. Kan? Okey, termasuk juga Imam At-Tabari. Imam At-Tabari kan buat kitab beliau, Tafsir At-Tabari. Kan? Tafsir At-Tabari itu Jami'ul Bayan. Kan? Jami'ul Bayan. Ada satu lagi kitab nama Jami'ul Bayan juga, tapi kitab cenderung kepada Syiah. Tabarsi nama penulis dia. Kan? Jami'ul Bayan Imam At-Tabarsi. Kan? Jami'ul Bayan Imam At-Tabari ni okey. Okey. Jadi maksud Imam Tabari dia banyak nukil. An Mujahid, An Ikrimah, qala As-Sudi, dan macam-macam lagi lah. Kan? Dia banyak nukil-nukil. Tapi tak semua nukilan itu kita boleh ambil, kerana kadang-kadang nukilan terutama kepada sahabat, kadang-kadang dia memerlukan penilaian semula. Terutamanya banyak yang dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas. Boleh dikatakan hampir setiap ayat berkata Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas kan sahabat Nabi, yang Nabi doakan kan untuk dia pakar Quran, takwil Quran, fake dan sebagainya. Betul. Tetapi untuk betul-betul dia tu adalah riwayat yang disandarkan betul kepada imam ataupun kepada Saidina Abdullah bin Abbas, perlukan kepada penelitian semula. Kan maksudnya. Sebab kenapa Imam Tabari tak bersalah. Beliau hanya nukilkan. Maksudnya seolah nak bagi tahu, orang kemudian kajilah pula. Ilmu, itulah ilmu dia panggil. Bukan ilmu ni suap gitu kan. Jadi maksud macam ustaz kita cakap, ustaz kita sampaikan, kita kena nilai balik, kena tengok balik. Kan? Jadi kita kata itu konsep ilmu. Itulah perkembangan ilmu. Ya, sebab tu kalau kita tengok pada zaman kurun ke-6, ke-7 dan sebagainya, para ulama, ada yang katakan ulama ni tak payah berijtihad lah, sebab kitab-kitab semua dulu dah lengkap dan sebagainya. Sebab tu datang macam contoh Imam Syaukani, dikatakan mujaddid. Kan? Imam Syaukani di Yaman lah. Kan? Kemudian dia buat tajdid balik, dia ni balik dan sebagainya dan seterusnya lah. Kan? Ada pula datang selepas tu Syekh Siddiq Hasan Khan, kalau belah-belah India. Kan? Dan kemudian ulama-ulama yang lain. Jadi semua mereka ni sebenarnya menyumbang kepada ilmu. Kan? Jadi sebab tu itu metod para ulama bila mana menukilkan kitab. Imam Ghazali pun sama, buat kitab Ihya dan sebagainya. Kan? Kemudian datang Al-Hafiz Al-Iraqi, kemudian datang ulama-ulama yang lain dan sebagainya. Sentiasa ada penilaian, perbincangan dan sebagainya. Dan sebab tu kalau kita tulis buku ke tulis kitab, ada orang jawab, ada apa? Biasa, ilmu. Tak boleh jawab ni, tok guru tak jawab. Kan? Jadi kita kata itu biasa. Okey? Baik. Jadi itu apa perbincangan berkenaan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Okey, seterusnya kita tengok apakah selawat bagi Nabi SAW yang paling terbaik. Okey, yang paling terbaik kita sebutkan tadi, iaitulah selawat yang paling afdal lah. Selawat yang paling afdal ni bagilah apa, Al-Fatih ke selawat benda ke, kan? Semua tu kita panggil yang paling afdal Ibrahimiyah. Riwayat daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi ni sahabat. Dia banyak riwayat terutamanya tentang solat pun sama. Dia bab solat dia banyak riwayat. Kan tentang macam mana bacaan dalam solat, pergerakan solat. Abu Humaid As-Sa'idi memang terkenal, sahabat yang sangat terkenal meriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Jadi beliau meriwayatkan, beliau sendiri tanya, sahabat lain pun tanya, bagaimana cara kami berselawat pada baginda Nabi SAW? Maka kita selawatnya seperti mana yang kita baca dalam selawat Ibrahimiyah. Cuma ada sikit beza lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kan, lepas tu wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fil alamin ataupun innaka Hamidum Majid. Kan? Jadi ada yang jenis macam tu.
Kan ada selawat ni kepada zuriat keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada selawat ini kita kata paling ringkas pun tak ada selawat Ibrahimiyah. Kan tapi cuma kita nak katanya itu selawat yang paling afdal, tak adalah selawat lain. Cuma setengah orang-orang kita ni sebab dah selalu baca kot selawat tu. Jadi ada tak selawat yang lebih power sikit? Ada tak selawat yang mana kalau tu selawat Fatih ke, selawat ni ke, selawat tu kita kata dan sebagainya kan? Tak apalah, selawat lah. Cuma kita kata ada pula orang dia tak dapat beza antara selawat dengan qasidah, dengan syair. Okay. Labib bin Aqsam puji Nabi. Labib bin Aqsam ni Yahudi tak masuk Islam pun. Tapi dia punya syair tu kata Nabi SAW, hampir-hampir orang nak masuk Islam dengar dia punya syair, tapi dia tak masuk Islam. Orang lain hampir-hampir nak masuk Islam kata Nabi SAW. Tapi dia boleh cakap, dia boleh sebut benda yang ni, itu, ini dan sebagainya, tetapi daripada sudut hanya sekadar lontaran. Jadi sebab tu kena beza di mana selawat, di mana qasidah, di mana puji-pujian. Kan, di mana puji-pujian. Puji-pujian pula nak kena tengok apakah melampaui ataupun tidak sepatutnya daripada sudut syarak. Kan? Sehingga mengiktiraf Nabi tu diangkat sebagai pemberi syafaat. Betul lah Nabi tu beri syafaat, tapi kena ingat Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ana syafi' wal musyaffi'. Aku adalah pemberi syafaat yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Siapa yang izinkan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Allah lah sebenarnya yang asal pemberi syafaat, cuma Allah izinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Tu ada beza tu, kan? Jadi kita kata itu selawat yang paling afdal, itu selawat yang paling terbaik untuk kita amalkan, itu selawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita praktikkan. Jadi tak kiralah setiap masa, ketika dan sebagainya, itulah selawat Ibrahimiyah. Kenapa Ibrahimiyah tu ada sekali? Kan? Ibrahimiyah tu ada sekali kerana Ibrahimiyah ni ialah bapa keturunan daripada ataupun bapa keturunan ataupun nenek moyang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Okey, itu dia punya konsep bila mana kita sebutkan tentang perkara ini. Okey. Kemudian juga kita patah balik sikit. Mana tadi hilang dah. Okey. Jadi kalau kita tengok pada awal pengkisahan cerita tu, dia sebutkan demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Okey. Sesungguhnya telah terang setiap penjuru bilik dengan cahaya. Okey, ini maksudnya sumpah. Wallahi la ilaha illahu. Demi Allah tidak ada Tuhan lagi yang selainnya. Okey, sumpah ni dia sumpah untuk penegasan. Penegasan menyatakan bahawa, dan para sahabat kebanyakannya memang macam tu. Mereka bersumpah untuk penegasan suatu perkara. Demi Allah, contohnya siapa? Muawiyah bin Qurrah ataupun Abu Rimsah. Abu Rimsah ni pun sahabat Nabi. Muawiyah bin Qurrah, dia datang jumpa Nabi SAW. Nabi tanya, ibnaka hadha, ni anak engkau? Wallahi, demi Allah ni anak aku kan. Sebenarnya Nabi tanya tu sebenarnya satu, bukan Nabi tak iktiraf keturunan nasab apa, tapi nak bagi tahu inilah anak kamu yang sebenar, yang mana amalan dia tu dia tidak akan melibatkan urusan dosa dan pahala kamu, amalan kamu tidak akan melibatkan urusan dan juga dosa pahala anak kamu. Kan? Jadi membacakan ataupun dibacakan surah An-Najm ayat 38, alla taziru waziratu wizra ukhra. Kan, sungguhnya seorang itu tidak akan menanggung beban ataupun dosa sesuatu ataupun apa dosa lah daripada orang lain, sama ada ibu ataupun ayah, anak ataupun sebagainya. Melainkan kalau jenis ayah memang tak pesan kat anak, tak nasihat anak, yang itu sekali. Sebab tu ada hadis lain yang Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, man sanna sunnatan hasanah. Ada juga Nabi sebut man sanna sunnatan sayyi'ah. Siapa yang buat satu sunnah yang tak baik, yang tak elok, diikuti oleh anak-anak dia, diikuti oleh orang-orang rumah dia dan sebagainya, kan? Ataupun dia suka orang rumah dia buat begitu begini dan sebagainya, maka semua itu akan dikira sebagai satu perkara yang boleh melibatkan urusan akhirat dia, dosa dengan pahala yang boleh melibatkan urusan orang lain, kan? Tapi secara asalnya tak melibat. Okey, jadi Abu Rimsah dia pun bersumpah, wallahi, demi Allah. Sahabat lain pun ada juga begitu. Cumanya sumpah ni dia boleh jadi untuk penegasan yang sebenar, boleh kita bersumpah, ataupun sumpah untuk dipanggil sebagai sumpah laknat lah, dipanggil sebagai sumpah untuk mengelakkan diri kita daripada dituduh ataupun sebagainya dan seterusnya lah. Okey, jadi sumpah ni satu perkara yang ada dalam Islam. Kan? Cumanya Arab memang suka sangat bersumpah. Nak beli bawang pun dia bersumpah, bawang tak ada, dia kata. Kan?
Dia pergi kedai dia, ya fi basal ammi, fi basal? La wallahi ma fi. Ya ni wahai tukang kedai, ada bawang dia? Demi Allah tak ada. Kan. Jadi tak payah sumpah lah. Benda macam tu kan. Jadi kadang-kadang anak-anak kita pun belajar dekat Arab, dia kata wallahi syekh kan. Dia suka sangat bersumpah. Jadi kita kata sumpah ni ada hukum dia, ada perbincangan yang sangat detail di kalangan para ulama fiqh tentang isu berkait dengan perkara ini. Okey. Kemudian seterusnya tadi di bawah tu sikit, kemudian aku menghadap kepadanya lalu berkata, engkau lebih mulia daripada ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Kan bi anta wa ummi, kan engkau itu lebih utama daripada ibu dan juga ayahku. Ini memang semua para sahabat kebanyakannya begitu. Hatta dulu sebelum zaman jahiliah pun mereka suka sebut macam tu, kan, demi ayah dan ibuku, kan, demi ayah dan ibuku. Jadi sebenarnya asalnya bersumpah atas nama selain daripada Allah ni tak dibenarkan. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah di atas nama Allah, dia telah jatuh kepada kesyirikan. Syirik tu syirik kecil. Bukan syirik besar. Itu syirik besar pula, bukan. Maksudnya dia bersumpah demi apa? Demi ibuku, demi ayahku. Kan, demi apa? Demi itu dan sebagainya. Tak boleh. Dia kena sebut demi Allah. Itu baru dikira sebagai sumpah. Itu dikira sebagai sumpah. Baik. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebutkan tadi. Okey. Demi Allah ataupun wahai Aisyah, engkau lebih mulia daripada ayah dan ibuku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah baginda Nabi sungguh terang, disebutkan sehinggalah sungguh terang cahaya wajahmu. Nabi SAW berkata, wahai Aisyah, rugi besar kepada sesiapa yang tidak dapat melihat pada hari kiamat. Okey, yang ni kalau kita tengok adalah kaedah ataupun cara baginda Nabi SAW berkenaan dengan cerita ni, kalau kita perhatikan. Okey, cerita apa? Cerita berkenaan dengan Nabi SAW dan juga dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang kita sebutkan ni. Okey, jadi kalau kita perhatikan, maksudnya Nabi SAW itu sendiri adalah satu orang yang suka, ini konsep Nabi ni, dia kadang-kadang dia suka tarik manusia untuk fokus. Untuk fokus. Kadang-kadang Nabi sebut tu pertanyaan. Pertanyaan tu maksud Nabi buat tanya kepada orang tu. Kan, contohnya Nabi sebut, ala ukhbirukum bi akbari kabair dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hendakkah kamu aku kabarkan kamu tentang dosa yang paling besar? Jadi Nabi tanya tu dia jadi penarik. Ataupun kadang Nabi terus bagi sekian-sekian. Jadi itu semua kaedah uslub dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi dazan. Okey. Jadi Nabi sebut ala ukhbirukum bi akbari kabair. Hendakkah aku khabarkan kamu dosa yang lebih besar? Sebab tu sebahagian para ulama fiqh, ulama hadis bahagikan dosa ni pada 3. Dosa yang paling besar, dosa besar, dosa kecil. Tapi yang kita biasa dengar dosa besar, dosa kecil. Sebenarnya ada dosa yang paling besar. Sebab tu Nabi sendiri sebut, ala ukhbirukum bi akbari kabair. Hendakkah aku khabarkan kepada kamu sebesar-besar dosa? Nabi bagikan macam tu. Kan ada Nabi sebut tentang dosa besar, tapi Nabi sebut tentang dosa yang paling besar. Kan? Jadi apa dia? Uqud walidain, iaitulah apa dia? Mendahaka kepada ibu bapa, syirik kepada Allah, maka harta anak yatim dan sebagainya lah. Okay? Jadi kita kata itu uslub Nabi. Ada yang kadang-kadang tu cara Nabi jawab tu, Nabi jawab supaya dia tak tanya soalan kedua. Tak tanya soalan kedua. Contoh, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan sebagainya, hadis sahih, cerita tentang nahnu narkabul bahr. Ya Rasulullah, kami ni pernah berlayar dekat laut. Fa in tawadda'na fa'atashna. Kalau kami berwuduk, kami akan haus. Sebab bawa air kecil lah, air sikit lah, air minum sikit. Jadi boleh tak kami ambil air wuduk dengan air laut? Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi jawab terus. Sebab Nabi seakan tahu dia akan tanya soalan kedua. Nabi kata, huwa tuhuru ma'uhu wa hil maitatu. Dia tu ialah suci airnya, air laut. Sekejap lagi mesti dia tanya binatang-binatang dalam laut tu pula. Nabi terus jawab, dan halal bangkai di dalamnya. Nabi terus jawab. Ada jenis Nabi jawab macam tu. Maka kita kata itu semua uslub baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat belajar dan kita dapat tahu daripada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan yang selain-lainnya. Baik. Jadi saya rasa cukup dulu kot sekadar tu, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Ada persoalan tuan-tuan setakat ni? Ada?
Okey, saya faham. Soalan tu maksudnya berkait dengan selawat itu sendiri. Kita selawat walaupun kita tak solat, sebab kalau solat diefek kepada amalan lain. Okey, kalau selawat itu sendiri secara asasnya, adakah ia diterima kalau dia tak buat amalan-amalan yang lain? Sebenarnya isu terima tak ni di sisi Allah lah, kan. Cuma kita kata daripada sudut hukum secara zahirnya, bila Nabi sebut betul selawat tu syafaat dan sebagai sunnah Nabi tu syafaat, tapi bila Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, bila sebut tentang perkara pertama terima tu adalah solat, awwalu ma yuhasabu 'abdu ila yaumil qiyamah solat, kan. Perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat solat dia. Bila solat tu selesai, semua amalan selesai. Adakah termasuk selawat? Sebahagian kebanyakan para ulama kata termasuk selawat. Jadi maksudnya yang lebih kukuh, lebih kuatnya ialah semua amalan itu diterima selainnya selepas mana solat tu yang hisap yang utama, kan. Kemudian juga Nabi sebut sedekah, kemudian Nabi sebut zakat, kan. Kemudian baru Nabi sebut amalan-amalan sunat yang lain. Maksudnya dia dah buat yang wajib, mungkin ada kelompangan, kemudian Nabi suruh Allah suruh kepada malaikat, lihat kepada amalan sunat dia, tengok solat-solat sunat dia. Kalau contohnya buat puasa, tengok kepada puasa-puasa sunat dia. Itu juga berangkai dalam hadis surah Imam Tirmizi disebutkan. Jadi kita kata selawat Allah Subhanahu Wa Taala tak terima apa semua itu daripada sudut hukum, daripada sudut rahmat Allah di sisi Allah lah. Tapi daripada sudut hadis dan dalilnya melihat kepada bahawa perkhususan itu adalah yang kita sebutkan, tidak lain tidak bukan misi solat yang paling utama. Sebab tu solat apa-apa pun solat lah, tu kedudukan paling tinggi. Wallahu a'lam. Okey, ada persoalan lain? Kalau kena kafarah itu mengingkari sumpah, dia panggil kafaratul yamin. Kafarah yang dikenakan bila mana melanggar sumpah. Okey. Dia kena tengok juga sumpah itu dia langgar terus ke ataupun dia bersumpah untuk yang lebih baik. Ada juga perbincangan lah. Contoh dia kata aku bersumpah, ataupun dia lebih mirip kepada nazar dan sebenarnya. Okey. Tapi kita kata secara umumnya ya, langgar sumpah itu dia punya kafarah dia ada puasa. Dia ada puasa berapa hari? Ada berapa sebut 3 hari. Dan juga antaranya juga kafarah sumpah adalah membebaskan hamba, dan juga ada kafarah sumpah yang lain. Cuma kita kata bab-bab sumpah ni dia perlu kepada hukum lah, dia kena lihat secara jelas. Cuma memang akan ada kafarah, akan ada denda bagi mereka yang melanggari sumpah. Tapi yang bersumpah selain pada nama Allah tadi, dia tak kena kafarah, sebab dia sumpah daripada Allah. Cuma perbuatan dia tu adalah syirik kecil dan dia kena bertaubat. Dia kena bersumpah atas nama Allah. Dia tak boleh kata sumpah Muhammad contohnya, kan. Sumpah ibu dan ayahku, tak boleh. Dia kena tukar sumpah kepada Allah, dan dia tak boleh melanggari sumpah. Kalau dia melanggari maka ada kafarah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada. Okey, silakan. Okey. Isu berkenaan selawat lah, selawat tambah Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni, bagi saya lah untuk prefer kalau dalam solat, terutamanya dalam solat. Kerana lafaz yang asal riwayat daripada Abu Sa'id Abu Humaid As-Sa'idi itu tidak ada lafaz tambahan Sayyidina. Jadi maksudnya kalau kita kekalkan yang dalam solat tu dengan lafaz Sayyidina tu sebab dia baca dalam solat, maka kita kekal dengan lafaz yang tidak ada Sayyidina. Adapun kalau luahan luar daripada tu, kita nak berselawat macam kita nak tambah Sayyidina, silakan. Tapi kita kena beriktikad, kita kena pegang bahawa tambahan itu bukan tambahan yang asal. Itu bukan tambahan yang asal. Kita nak tambah betul, maksud Sayyidina tu adalah ketua penghulu kami. Kan, ketua penghulu kami. Cuma pada lafaz yang asal tu tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh, terutama mazhab Syafi'i, buka fiqh Minhaji ke, contoh kitab-kitab yang mutaakhir ni, dia memang akan tambah. Selawat tu dia riwayat pada Abu Sa'id As-Sa'idi, tapi dia tambah Allahumma salli ala Sayyidina tu, dia tambah dalam perkataan tu. Kan? Tapi kita nak kata yang paling afdal kalau dia dalam solat, maka kita tak perlu Sayyidina. Tapi kalau di luar solat pun terpulang, ataupun kita nak berucap ke apa, dia tambah Sayyidina. Okey, itu lafaz dia lah. Adalah hadis yang kata la tusayyid, kan, jangan kamu menambah sayyid. Hadis tu palsu. Kan, bukanlah maksud tak boleh tambah. Cuma kita kata lebih baik, lebih afdal mengekalkan lafaz yang asal, dan seperti mana yang diriwayatkan daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Wallahu a'lam. Okey, silakan. Tak banyak. Macam ni? Tak banyak. Yang ada pun setakat yang ada riwayat daripada Jabir bin Samurah, dan juga riwayat daripada Bara' bin Azib yang menceritakan wajah Nabi SAW dan juga gigi-gigi Nabi SAW tu tak akan keluar cahaya.
Okay, itu je. Yang lain-lain tu semua tengok wajah Nabi macam ni, apa kaki Nabi, dia punya otot-otot dia, kan, dia punya kuat Nabi, jari Nabi. Semua tu banyak riwayat yang macam tu. Tapi yang cahaya tu adalah seorang, 2-3 orang sahabat saja yang meriwayatkan tentang perkara itu. Allah a'lam. Okey. Dia sebenarnya untuk sekadar keberkatan ke apa itu kita ambil berkat, sebab berkat tu bukan sebab berkat apa tu, berkat baca tu lah, kita kata yang tu tidak jadi masalah. Cuma jangan setiap kali kita kata mesti kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah kan. Sebenarnya untuk keberkatan tu ya, tapi pengamalan tu adakah begitu? Kita kata tak lah, cuma untuk keberkatan kan. Saya sekala cubalah, jadi kita bukalah majlis kita dengan Al-Baqarah macam tu. Contoh berkat juga kan, berkat juga. Cuma kita nak katanya boleh, cuma jangan kita kata itu sunnahnya mesti buat begitu. Yang sunnahnya yang tak buat kafaratul majlis kan, tasbih kafarah tu kan, itu sepatutnya kena kita buat. Jadi kita kata pembaca Fatihah tu okey untuk berkat sebab kita baca Al-Quran itu, cuma dia bukanlah satu sunnah yang mesti kalau kita buat tu, kalau tak buat majlis tak berkat ke apa, kita kata itu antara benda yang elok lah untuk kita buat. Okey, wallahu alam. Okay, kita berhenti dulu kat sini, insya-Allah nanti kita sambung. Terima kasih tuan-tuan atas komitmen kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Walhamdulillahirabbil alamin.